الحمد الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi tafsir kita, kajian tafsir kita surah As-Sajdah ayat 23 hari ini dah. Betul tak? 23, 24, 25. Kita tengok kita lah dulu. Nah, kalau dang kita pergi ke ayat lain pula nanti. Kita baca dulu ramai-ramai dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ Fi miryatin tu ra nipih. Nah. Jangan bunyi miuk, jangan bunyi tebal. Nah, ra nipih sekali lagi. Wa laqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ Isra'i nah wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون. Kalau napah dang dok comel mana nak berhenti kat kiamah tadi. Kalau napah dang kan? Saya tengok napah kita dang tak sampai habis. Tarik napah panjang tu.
Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kalau dang moleklah. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat pada Musa. Maka janganlah engkau ragu-ragu dalam pertemuan dengannya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayah petunjuk, bukan penunjuk, hidayah petunjuk bagi kaum Bani Israel. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing mereka dengan perintah kami. Selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin dengan ayat-ayat keterangan kami. Sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisih padanya. Jadi hari ini kita nak belajar 3 ayat. Ayat 23, 24, 25. Bawah tu salah tulis. Ayat 24, 26 salah. Ayat 23, 25. Beki sikit tu. Bawah. Kan dia tulis ayat 24, 26 kan? Salah tu. Ayat tu 23, 25. Dekat penerangan tu pun salah juga. Dalam ayat 24, dalam ayat 25, dalam ayat 26. Salah lagi tu. Dalam ayat 23, 24, 25. Orang ada buku lah, orang ada buku. Orang tak ada buku dah apa. Orang ada buku. Dia salah sikit. Saya tak tahu masa tulis itu ni. Boleh. Pesan tak? Dah jadi 23, 24, 25. Baru lepas tu baru 26 dah. Lepas tu betul lah. Masa tu je. Okay. Boleh. Dapat tu. Baik sikit dah. Ada silap sikit situ. Yalah manusia salah. Kalau tak salah Tuhan. Kita salah tulis. Duk semok dah tu. Sebab belang semok salah juga. Lemah manusia ni. Sebab tu kena istighfar semua. Kita ni bukan orang sempurna. Selemah semua. Ada salah. Kita balik ke ayat 23. Walaqad ataina Musal kitab. Dan kami telah kurniakan atau berikan pada Musa kitab. Kitab di sini adalah Taurat. Masa kita baca surah Sajdah hari itu, mula-mula itu, saya khabar surah ni surah mana ni? Makiyah. Makiyah. Makiyah ni benda Makiyah. Turunkan di Mekah. Masa turun ayat surah Makiyah, sepatutnya tak ada lagi cerita Nabi Musa. Nabi Musa bila cerita dia? Lepas hijrah. Tak, jumpa orang Yahudi kan? Banyak kisah-kisah pasal Nabi Musa. Orang Yahudi. Tapi kita belajar hari ini, tengok dalam surah Sajdah, ada Nabi Musa. Nabi Musa. Hari ni kita tak nampak sebab Quran dalam bentuk semashaf dah. Kalau Quran ni tengah masa turun, tiba-tiba sebut pasal Nabi Musa, tapi zaman tu duduk di Mekah lagi. Tak. Dia jadi persoalan lah. Kalau orang belajar tafsir Quran, dia jadi persoalan. Sebab ni surah Makiyah. Tiba-tiba sebut pasal Nabi Musa, orang Yahudi Bani Israel. Sama juga kalaulah kita baca surah Makiyah, tiba-tiba sebut pasal hukum, apa lagi sikit. Sebab di Makiyah dia tak ada hukum hakam ni. Waktu tu tak ada lah. Hukum hakam dimari di Madinah. Kalau di Mekah dia mesti sebut pasal Allah, hari kiamat, mengukuhkan akidah. Kalau di Mekah.
Sebab Nabi SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi surah-surah Al-Quran pula, surah-surah Al-Quran dia ada turun masa Mekah, dia ada turun masa Madinah. Kita hari ni tengok Quran dalam semashaf dah. Kita tak tengok macam masa turun itu. Masa turun itu surah ayat lazim ni Mekah lah banyak. Ayat lazim kalau kita baca Alhaakumut Takasur, kalau kita baca-baca tu hak tu Mekah. Walaupun dalam Quran duduk di akhir, tapi turun ni dulu. Sebab tu Quran ni mukjizat. Walaupun ayat tu turun dulu tapi duduk di akhir. Tapi turun hak keriang duduk depan macam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni turun di Madinah. Tapi duduk depan Quran. Kalau ikut turutan Al-Baqarah ni 87 lah saya. Turun. Surah yang ke-87 dah turun. Maksud dia kalau ikut turutan, turun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa Mekah, lepas tu Madinah. Kalau masa Madinah ni banyaklah pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum hakam. Dia banyak sebab masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin dah. Islam kuat dah masa tu. Berbeza dengan Mekah. Mekah nak kukuhkan akidah. Sebab dia berlawan dengan orang-orang Quraisy jahiliyah. Orang jahiliyah. Sebab tu ayat Quran di Mekah dia pendek-pendek. Pendek-pendek je, tidak panjang. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Pendek-pendek. Tapi kalau mari Madinah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia tak panjang dah ayat dia. Sebab dia banyak penerangan, dia terang banyak. Dia banyak. Sebab tu banyaklah ulama bincang kenapa ayat dia pendek. Ada ayat pendek ni disebabkan masa turun itu dengan orang Quraisy, orang Arab yang Quraisy betul. Jadi tak perlu ayat panjang-panjang. Tapi sampai di Madinah, dia bukan dah Quraisy itu dia campur dah. Jadi ayat dia menjadi panjang-panjang. Jadi ustaz kan nak terang apa ni? Ustaz nak khabar bila sampai ayat 23 ni dalam surah Sajdah, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Musa. Surah Sajdah ni dia turun kediam-kediam dah. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu dekat dah dengan Rasulullah nak pergi ke Madinah. Dekat. Jadi masa ni sudah berlaku pertemuan-pertemuan antara Aus dan Khazraj. Ingat tahu tak Aus dan Khazraj di Madinah. Dia Aus, dia di Madinah dia ada Aus dan Khazraj di Madinah. Dia orang ni balhom. Dia beratus tahun. Dalam kitab kata 120 tahun perang. Dua ni Aus dan Khazraj perang. Jadi dia orang perang ni menang kalau sebab dia sampai asal dia beradik dia orang ni. Aus dan Khazraj ni. Tapi lama-lama dia bermusuhan, dia bala sehinggalah peperangan akhir. Masa bala-bala tu dia pun pergi ke Mekah masa tu. Mekah tujuan dia untuk minta bantuan Quraisy lah masa tu pergi. Dalam masa tu musim haji bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa itulah keadaan berlaku bibit-bibit atau kita benih-benih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas ni akan ke Madinah. Sebab tu di hujung-hujung ni dia mula masuk tentang orang-orang yang di Madinah. Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi ada di Madinah. Dia orang bercakap dah tentang akan lahir Nabi akhir zaman. Pada masa dia perang-perang tu dia kata dah sama dia ni peperangan tak akhir dah itu. Lepas ni akan mari yang akhir zaman, kita akan duduk dengan Nabi akhir zaman. Pada masa tu. Tapi tak kenal lagi siapa. Orang Israel, orang Bani Israel kata dengan dia. Tak kenal lagi. Tetapi dalam kitab-kitab sejarah ni sudah khabar dah. Ini ada yang terakhir, nanti dia akan dipimpin oleh Nabi akhir zaman. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala mula cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang panggil tasliyah.
menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut salah seorang saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia bersaudara sama dia, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Sebut. Jadi ayat 23 ni Allah Taala sebut dalam firman dia, walaqad ataina Musal kitab. Sungguh kami telah turunkan, berikan kepada Nabi Musa kitab. Dan kitab tu nama dia Taurat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kitab ke? Kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama dia Quran. Kitab Taurat dia turun sedebok. Berbeza dengan kitab Al-Quran yang diturunkan beransur-ansur. Ansur-ansur. Satu-satu tahu turun-turun sampailah Rasulullah SAW wafat. Sebab tu Al-Quran tidak dibukukan masa Rasulullah. Sebab nak buku punya wahyu tengah turun. Sebab tu dibukukan selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas wafat barulah sahabat bukukan dia. Sebab wahyu dah turun dah masa tu. Habis dah. Bila wafatnya Rasulullah SAW, maka terputuslah wahyu. Jadi lepas tu baru dikumpulkan. Kan ada orang tanya, apa nak buku zaman Nabi? Nak buku warna wahyu tu kan turun. Nabi kata letak sini, letak sini, letak sini. Ada lagi tempat gerong-gerong sini, gerong-gerong sini. Ada lagi tu. Jadi tak dikumpulkan lagi. Selepas Rasulullah SAW wafat, barulah para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mashaf sampai kita tengok pada hari ini. Sebab wahyu itu turun. Jadi sungguh kami telah turunkan kepada Musa, iaitu kitab. Kitab itu Taurat. Taurat yang diturunkan kepada Musa, Taurat yang Nabi Musa itulah. Yang ada pada hari ini adalah yang telah diselewengkan. Sama juga dengan Injil. Injil yang ada hari ini juga telah diselewengkan. Dia sebut Injil Paul, dia sebut Matthew, dia sebut. Kita tanya dia, mana Injil Isa? Kalau dia sebut Injil ni, Bible ni, dia sebut Bible ni, orang Islam tanya, mana Injil Isa ni? Kalau dia sebut, apa Injil orang lain? Injil orang lain, mana Injil Isa? Sebab tu, macam disebut Taurat, mana Taurat Musa alaihissalam? Mana Taurat ni? Old Testament, ada tanya-tanya. Sebab bila kita tanya, kita tak boleh susah nak jawab. Kalau tanya betul Nabi Isa ni, kalau ada kat sekarang, dah mana Bible Isa ni, mana Injil Isa ni? Yang ada ni Matthew, nama lain. Ada. Sebab telah masuk padanya tangan-tangan manusia. Berbeza dengan Quran yang tidak masuk tangan-tangan manusia. Al-Quran satu perkataan tak boleh tambah. Al-Quran satu perkataan tak boleh tambah. Tapi nak tambah ni susah. Nak gugur seperkataan pun tak boleh gugur, sehuruf pun tak boleh gugur. Saya cerita dari itu, saya di Mekah masa kita semayang, imam silap sikit je, imam salah sikit, berong orang tegur. Maknanya ramai mana kok jadi penjaga Al-Quran. Imam tu salah sakot kak sikit, tegur ni kali tegur. Jarang kalau kita pergi Mekah, jarang hari tu betul lah imam sakot. Imam sakot betul lah, boleh dengar berong orang tegur. Kata ramainya kalau kampung kita imam sakot belakang. Kita orang belakang pun dah ingat. Bingung ni di Mekah ni. Allah Rabbuna ramainya apa Quran. Kita dah nak hilang buat ni, nak jatuh buat ni huruf Quran. Satu benda yang tidak diceritakan kepada umum, Al-Quran adalah kitab yang paling ramai orang hafal dalam dunia. Dia tak cerita dah apa. Kitab benda paling ramai orang ingat Quran. Tapi tak ada orang kampung kitab yang paling ramai orang ingat. Tak berubah. Siapa berani ubah? Ubah sikit ramai mana orang betul. Alhamdulillah.
Jadi Tuhan kata sesungguhnya kami menurut Al-Quran dan kami menjaganya. Inilah salah satu cara menjaganya. Dengan ada ramainya orang hafiz Quran. Salah je betul lalu salah tak boleh nak gugur huruf, tambah huruf tu susah. Nak gugur tu pun tak boleh. Quran bagaimana Allah SWT jaga. Jadi sesungguhnya kami telah turunkan kepada Musa kitab, yakni kitab Taurat. Itu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ayat ni pun turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala takun fi miryatin min liqa'i, maka janganlah engkau ragu-ragu dalam pertemuan dengannya. Ya. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, janganlah engkau ragu-ragu dalam pertemuannya. Bukan nak khabar dan Muhammad ragu-ragu. Jangan faham itu. Ni Nabi pun ragu-ragu tak. Ulama bincang ayat ni panjang. Dia ada ulama yang kata ni tuju pada umat dia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu-ragu pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah perkhabaran awal, kata Ibnu Katsir, adalah perkhabaran awal tentang Nabi yang bakal berjumpa dengan Nabi Musa masa Isra' Mi'raj nanti. Kan Nabi Muhammad kan jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6. Berapa kali jumpa, turun naik 9 kali. Sampailah sembahyang kita jadi 5. Daripada 50 turun 5. Tu pun Nabi Musa kata berat lagi. Tu pun Nabi Musa kata berat lagi. Itulah kita tengok hari ni orang kata Allah susahnya nak sembahyang. Sembahyang ni tak boleh orang lain, boleh kita. Itu je. Ada saya cerita itu kisah orang dia nak berhenti kerja, nak habis kerja. Hak bos dia kata, ni projek terakhir, bos dia kata. Projek terakhir buat rumah. Dia buat rumah kontraktor, dia buat rumah. Saya cerita dah itu kan. Dia buat rumah semua. Dah tak akhir dia buat lebih kurang. Sudah siap dia beri ke bawah dia kata, tak, ni hadiah awak. Ambil lah awak. Rumah yang dia buat waktu akhir tu adalah hadiah dia. Hadiah ke dia. Hadiah sepenuh persaraan dia. Menung dia. Kalau tahu tu hadiah dia guna barang molek kali. Kalau tahu hadiah dia guna mama hok comel kali. Oh, mahal kali tahu boleh ke dia. Dah sembahyang ni boleh ke siapa? Sembahyang ni boleh ke Tuhan ke boleh ke kita? Boleh kita dah buat apa renyok kali mayang. Bak pun mayang tu duk comel sangat. Ke boleh ke orang lain sembahyang kita? Lah kali Tuhan kata ambil lah hak sembahyang tadi ni. Hak ni kepek situ, hak ni kepek sini, hak ni sini, hak ni situ. Dah buat apa sembahyang? Dah ingat sembahyang tu boleh ke Tuhan. Apa nak boleh ke Tuhan ni? Tuhan, mana-mana pun Tuhan dah. Agung dah dia. Kita ni berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anengung bila tengok rumah tu beri ke dia, kalau tahu buat molek. Sembahyang itu gitu. Oh, kalau tahu gitu sujud lama. Kalau tahu gitu Allah baca ayat doa iftitah tu baca slow-slow je orang ramai. Kalau tak rokok lama. Kalau tidak khusyuknya lah. Kalau tahu boleh kita. Mana tak tahu. Dia ingat boleh ke orang. Dia ingat boleh ke orang lain. Tu duk mayang degur-degar. Oh, mayang degur. Oh. Buat kata mayang lagi mayang dah. Kada hak tu. Bukannya sembahyang timbul keinsapan. Bukannya sembahyang berasa kehambaan. Hati tak ada. Sembahyang tu adalah ambil syarat. Bahawa hati orang kata dah mayang tak? Mayang dah. Tapi mayang dah ingat benda. Tak. Mayang biar berlalu. Mayang biar mari dengan hati. Barulah ada nilai yang dia. Dapat kita juga pahala tu.
Tuhan kita baik, kita sembahyang boleh kita puasa boleh kita. Dia nak suruh taat je. Upah taat dia bagi upah. Macam kita gini lah. Mari sembahyang, mari dengar. Tahuilah upahnya nanti. Tuhan kata dah, petang hari Jumaat hari tu buat benda. Sebab nak dengar lah. Ambil lah upah. Sebab upah apa? Sebab bagi dengar. Dah kalau bagi dengar betul, faham betul, kau banyak upah. Boleh. Dia pun tanya, dah mari sebab apa? Kita pun kata, mari sebab malu ke kawan. Tak boleh tak jadi. Sebab benda kawan telefon hati, kawan kata, dah warna lama tak nampak. Kita pun mari, ingat, hak tu jangan tu. Betul balik. Malu ke kawan jangan hak tu. Kawan pun. Soalan bisa. Warna lama tak nampak. Waktu pun marilah juga. Tapi bukan sebab Allah dah. Mari sebab malu ke kawan. Jangan kacau. Mari sebab Allah lah, baru dia beri upah lagi. Kalau mari sebab orang, tak jadilah. Dah biar mari daripada hati tu nak mari. Ni dia pun lama tak nampak kata. Kita pun rasa malu kok. Malu kau orang. Betul bukan kata minggu depan raya mari. Betul sebab mari. Mari tu cuma dah betul. Jangan jadi itu malah kata saya ni tak ambil munafik. Memang saya tak mau mari, tak mari sungguh bukan. Kita nak suruh mari tapi betul kok dalam tu siapa kerana dia, kerana Allah. Ada situ. Jadi janganlah kamu ragu-ragu tentang pertemuan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi dalam Quran pun paling banyak sebut Nabi Musa. Banyak. Nabi Muhammad sebut nama Muhammad dalam Quran 4 kali je. Muhammad dalam Quran 4 kali je sebut. Hak lain ya ayuhan Nabi, sebut nama Nabi, sebut engkau. Tapi Muhammad betul-betul disebut 4 kali. Penting sebut nama Muhammad ni. Sebab ada golongan dia kata Al-Quran ni salah turun. Sebab ayat pertama turun bacalah. Dan Nabi tak pandai baca. Sepatutnya ada dakwaan kata turun ke Sayyidina Ali. Sebab benda Sayyidina Ali pandai baca. Sebab tu kena sebut dalam Quran tu ada sebut Muhammad. Maknanya betul lah Muhammad. Kalau sebut kamu, orang kata kamu ni bukan Muhammad, orang lain. Sebab tu dalam Quran dia ada belaka. Engkau ada, Nabi ada, Muhammad ada. Sebut belaka yang merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kena faham. Sebab tu Quran ni kena baca molek, kena faham molek. Biar kita tahu benda masuk-masuk dalam Al-Quran. Jangan ragu-ragu berjumpa dengan Nabi Musa. Sebab apa Nabi Musa banyak disebut? Sebab Nabi Musa berurusan atau bersama, dia ni berinteraksi atau kita kata bergaul dengan Bani Israel ini sendiri. Dia Nabi dengan Bani Israel. Dan dia banyak dapat tetangan. Dan dia banyak tengok perangai asal Bani Israel. Jadi kita pun Allah Ta'ala tunjuk perangai Bani Israel melalui kisah Nabi Musa. Jadi kita kenal Bani Israel. Banyak diceritakan perangai-perangai Bani Israel dalam Quran di situ. Sebab apa sampai gitu semua? Ulama kata disebabkan di akhir zaman ni kita banyak dengan orang Yahudi. Jadi kenal perangai dia. Dan musuh orang Islam ni Yahudi lah musuh. Musuh. Tak suka ingat dia. Apa dia tak suka ingat ke kita? Disebabkan dia kata Nabi akhir sepatutnya daripada Bani Israel. Tapi mari daripada Bani Ismail. Dia kata Nabi akhir zaman ni sepatutnya daripada Bani Israel. Tapi hak mari ni adalah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Ismail. Ada begitu. Tak suka sungguh dia. Sungguh-sungguh tak suka ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil, dan kami jadikannya, iaitu kitab Taurat, hidayah petunjuk bagi Bani Israil. Jadi Bani Israil ini turun kepada dia Taurat, yang menjadi undang-undang pada dia Taurat. Jadi kitab yang jadi petunjuk pada dia Taurat. Jadi dengan Taurat itulah digunakan ataupun diambil oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Taurat itulah yang menjadikan kitab sebagai petunjuk kepada Bani Israil. Kita ni hidup kita ni kalau tak ada kitab, kita akan gunakan akal. Yang kita ni, kita ada nafsu nak benda, akal tu kan reka. Nafsu lapar, akal tu reka. Nak buat benda tiga rasa ke benda, akal tu reka. Nafsu lapar je. Saya nak pakai comel, akal tu reka. Nak pakai cekek ke, nak cekek ke, nak belah sini ke, nak belah sini ke, akal tak boleh. Nafsu dia nak je. Akal reka, akal lang. Akal ni tak ada ahad. Akal tak ada ahad, reka agak-agak pun akal. Kalaulah dok turun kitab panduan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang jadi rajanya adalah akal. Kalau akal tu bukan kita. Akal. Nak kahwin lelaki sama lelaki boleh, akal. Bapa dia ada pasangan. Saya suka dia, dia suka saya. Pasangan lah tu dia tu. Nak kahwin dengan macam-macam lah ni. Kahwin dengan handset ada, kahwin dengan binatang peliharaan dia, anjing ada, macam-macam. No, look bro, akal-akal. Kahwin dengan iPad ada, macam-macam kahwin. Sebab benda, sebab akal. Akal. Akal ni dia reka. Makan, dia nak makan kat dia, nak makan benda, nak makan binatang kotor dia makan, nak makan binatang bisa dia makan, nak makan binatang ada kuku menyambar dia makan. Yang penting ada daging, boleh waksu. Akal. Nak makan, ada hak makan otak monyet, ada macam-macam lah. Akal. Yang penting dia boleh masuk. Dia masuk. Tapi wahyu turun, wahyu pun khabar. Kalaulah hak binatang ada bisa tak boleh. Dia jadi hak. Yang menjadi petunjuk adalah wahyu. Kalau tak, pakai yang ikut sedap nak pakai je. Makan. Kalau nak pakai seksi, nak pakai seksa, ikut suka. Tapi bagi turun Al-Quran, wahyu tu khabar, gini cara pakai dia. Kita ni kalau tak ada Quran, guna pakai yang tak bagi ni. Saya ni pakai guna tak aku. Kalau tak ada Quran. Tapi dah sebab Quran turun, lelaki kena tutup awak ni. Kita tidak orang puang kena tutup macam muka dapat banyak, faham kan? Kalau tidak kau macam-macam orang ada imam tu pakaian. Kita ni. Jadi syukur banyak-banyak sebab kita ada buku hidayah. Kitab hidayah Quran. Siapa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada kau Allah lah. Tak tahu kita kan. Saya ngaji renung kok, saya tak tahu lah. Orang lain ngaji renung kok renung. Kalau tak ada agama Islam kok warna kita. Tak tengok nasib orang putih, orang Islam tu lah. Hidupnya Allah. Masa kecil jaganya anak orang belah putih. Masa besar tu melanggar sekali. Mok lawan anak-anak tinggal mok tak ada habis.
Masa kecil nampak dia jaga sangat. Agama dak wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ndaklah kepada orang kedua, orang tua tu berbuat baik. Ada agama aja baiklah kita. Tidak, orang tidak. Ada besar kat kepada dia. Nak lawan mak ke, nak benda ke kepada dia. Kita tak boleh sebab kita ada wahyu. Kita ada Quran sebagai petunjuk. Begitu juga Bani Israel, masa tu turunnya Taurat sebagai undang-undang dia. Tinggal lagi dia tak baca. Tinggal lagi Taurat telah diselewengkan. Ini masuk nafsu-nafsu manusia, tangan-tangan manusia. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari kalangan mereka a'immatan, iaitu beberapa pemimpin. Orang yang memimpin. Adalah daripada Musa ni adalah keluarlah nabi-nabi lain tu daripada Nabi Musa. Bani Israel ni ramai. Bani Israel ni ramai. Antara benda yang paling ramai nabi. Ramai lah. Ya. Kalau kita dengar-dengar Bani Israel ni ramai lah. Kalau kita tahu. Nabi Musa, Nabi Isa, banyak lagi kalau Bani Israel ni. Nabi Sulaiman, Nabi banyaklah, Nabi Yusha, Nabi banyak-banyak daripada dia. Boleh sebutlah Nabi-Nabi daripada Bani Israel. Daud, Sulaiman, tu daripada Bani Israel. Yahdu Nabi Amrina, yang mereka membimbing dengan perintah kami. Bi amrina tu arahan kami ataupun hukum-hukum kami, perintah-perintah kami yang ada dalam Taurat tadi. Sama juga Quran kita. Quran kita pun ada yang menjadi petunjuk pada kita. Jadi berhukumlah mereka dengan hukum-hukum yang ada dalam Taurat itu. Lama sabaru, selagi mana mereka bersikap sabar. Hukum Allah dia kena masuk sabar. Kalau tak sabar tak boleh. Sebab nafsu tak setuju dengan hukum warna-warna pun. Nafsu kita sukalah tudung-tudung ikut gini. Tak suka. Lalah dia kata, tak panas dia kata. Dia tak suka. Hak nafsu suka jolly. Hak nafsu suka, hak galak-galak, hak nafsu suka. Kalau nak guna agama, dia kena banyak sabar. Sabar. Kena bangun mayang subuh. Sabar bangunlah. Kita duk perang, lepas perang. Sikit lagi. Sikit lagi lapang. Budak-budak learning lagi lah. Sikit lagi. Puluh bangun. Dulu lain, dulu perempuan pagi-pagi benda nyapu rumah benda. Lah ni tak nyapu dah, wakium rok dia. Wakium tekan serumah lalu. Benda susah ni, lah ni tak susah. Dulu lain, kalau apa dulu lain. Lah dah aku kau jauh. Aku learning Aisyah gitu pun mandi pukul 10 tu. Kalau orang dulu pukul 6 karai dah orang dulu. Ingat zaman-zaman dulu. Nak pergi sekolah dulu mandi laga. Tahun 80-an lah dekat 90. Lepas air masuk semua dalam rumah tu barulah mandi pakai air hujan rumah. Sebab tu orang dulu sehat. Pukul 6 pagi tu karai dah. Peluh dah. Saya lah ni hari-hari dia dah laikong tak perlu rasa saya lah pagi-pagi tak kena cahaya tari, pagi-pagi mandi, lepas tu masuk dalam kereta sampai jam 4. Lepas jam 4 tengok kertas sain, lepas tu balik-balik petang, malam tu buka ekor tidur. Orang kata cahaya matahari ni vitamin D. Tak ada vitamin D dah lah ni. Tak ada. Dah kena cari tari dah ni. Mana kena lah ni. Mulalah nyakit tu, nyakit ni. Makan ubat pula.
Tak khabar kita ni macam dulu lah. Dah macam dulu. Dia kena sabar. Dia kena sabar. Malah pun sabar. Semayang buat juga. Sabar. Malah-malah pun kena semayang. Sabarlah. Sabar sampai bila? Sampai habis nyawa. Sabar. Agama ni kena sabar. Sabar sampai bila saya nak pakai tutup ini? Sampai habis umur. Habis umur gitu tu habis. Habis umur lagi dia baluk tengok ada berlapis ke 7 lapis tengok. Tutup habis. Tanya sampai bila? Sampai habis umur kita ni. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya mau. Sabar. Sebab sini orang tempat ujian. Nak raya, nak tu nanti akhirat lagi. Tu boleh balasan. Dia bagilah banyak pahala kita. Nak duduk dalam agama, dia kena sabar. Dia kena ada buah sabar. Dia tak boleh buah tak sabar. Dia tak boleh kalau ada agama ni, tiba-tiba tak ada sabar. Macam ni, mari sabar duduk ini. Ada orang masa ni dia buat benda lain. Bahkan ada orang kata pergi dengar tak boleh benda. Baik kita duduk rumah buat ngait-ngait siap baju. Macam tu. Memang nampak benda tapi dia ada pahala. Nak tengok dengan mana? Tengok dengan hati. Tengok dengan mata ni tak nampak ni, tak nampak. Wa kanu bi ayatina yuqinu, dan mereka itu dengan ayat-ayat Allah mereka yakin. Kita kena yakin. Sebab yang Allah Ta'ala cerita dia tak ada kita. Kena yakin. Balasan akhirat yakin. Ada orang akan kena bakar yakin. Ada orang akan bahagia yakin. Yakin. Barang siapa yang taat dapat syurga yakin. Barang siapa yang dahaka, yang kufur akan dibakar yakin. Sebab tu mereka itu dengan ayat-ayat Allah mereka yakin. Sebab hak Tuhan sebut tu tak nampak belaka. Hak agama ialah mempercayai benda lain. Pahala nampak tak pahala? Tak. Percaya tak percaya? Walaupun tak nampak. Iya. Kalau orang tak percaya ke pahala, dia tak percaya. Kita ni dah kata, kita kata tak dapat pahala. Pahala tu mana pahala? Kita kena percaya kat Tuhan khabar. Kalau tanya pahala mana pahala? Dosa mana dosa? Duk kata kat kaku dia tu. Tunjuk mana dosa aku. Nak tunjuk mana itu, tapi kita yakin. Orang yang buat maksiat, orang yang langgar, orang dahaka, dosa. Kalau kau bodoh kan? Yakin. Sebab tu dengan ayat-ayat Allah, dia kena yakin. Ada orang dia tak yakin. Bila tak yakin tu kok susah. Sebut pasal akhirat tak yakin, kufur lah dia. Sebut pasal bakar tak yakin, tak percaya. Sebut pasal titik yang sirat tak percaya. Sebut pasal azab tak percaya. Tak apa-apa tak percaya. Macam kita ni alhamdulillah percaya. Tuhan khabar percaya belaka. Dalam Quran khabar percaya belaka. Nabi khabar kita percaya tu. Sebab tu dengan bila kita menjadikan Al-Quran atau sini kita Taurat lah, Nabi Muhammad Quran lah sebagai petunjuk, insya-Allah jalanan kita ni comel semua. Comel semua jalanan kita. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Saya tengok sikit muka surat 29. Dan dalam ayat 25, bukan 26 25. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa setiap perselisihan dan pertentangan yang wujud dalam kalangan mereka merangkumi iktikad pegangan amal soleh akan diputuskan hukumannya dengan adil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat.
Yang selisih, yang tak faham, sebab masa dia ni selepas Nabi Musa tu barulah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi Musa tak ada kok, dia berselisih banyak benda. Berselisih banyak benda lah dia. Jadi hak mati-mati dah, hak selamat ni Allah Ta'ala akan putuskan macam mana keadaan. Macam mana kan. Sebab tu masa ingat tak surah Kahfi? Surah Kahfi. Masa orang Quraisy ditanya pendeta-pendeta Yahudi tentang nak tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tanya Nabi 3 benda. Dia tanya. Pertama, tanya tentang raja yang mengelilingi timur barat. Yang kedua, tanya tentang pemuda yang tidur. Yang ketiga, tanya tentang roh. Kalau dia Nabi, dia jawab. Sebab pendeta Yahudi tahu benda ni tak boleh tahu melainkan melalui wahyu. Siapa nak cerita? Siapa tahu? Yang tahunya Allah. Kalau Nabi Muhammad kata dia Nabi, justru Muhammad akan dapat wahyu dari Tuhan dia. Jadi tanya 3 benda, dia pun tak tahu. Dia nak tahu. Dia tak tahu. Jadi ceritalah tentang Ashabul Kahfi, bilangan dia 7. Ini dia apa? Lepas tu apa yang berlaku pada zaman tu, dia cerita gini-gini lah. Bila Tuhan cerita, selesai. Tak ada lah 5 ke 3 ke, tak ada lah. Tuhan khabar 7. Lepas tu Tuhan khabar pula yang jalan timur barat, nama dia Zulkarnain. Tuhan khabar. Sebab bila boleh tanya Nabi akan terang melalui wahyu. Jadi dia dapatlah benda tu. Hak selama ni, hak tak tahu selama ni diperselisihkan, turun wahyu sendiri. Tapi sebenda dia memang Nabi-Nabi pun tak akan boleh cerita, iaitu roh. Sebab tu disuruh tanya pasal roh. Kalau Nabi Muhammad tu bukan Nabi, dia akan reka pasal roh tu. Tapi Nabi Muhammad sebab Nabi pun kata wa yasalunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kamu tentang roh, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh tu urusan Tuhanku. Kalau Nabi, kalau bukan Nabi, dia akan jadi lain. Dia akan cerita pelik-pelik jawapan. Tapi Nabi Muhammad SAW Nabi, dan yang disampaikan wahyu tidak reka. Jadi dia kata qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku bagi kamu daripada ilmu itu melainkan sedikit je. Betul lah Nabi. Kalau Nabi, dia tak akan boleh cerita benda tak dia, atau boleh cerita pelik-pelik. Tapi bila tanya 3 soalan tu, dia tahulah ni adalah Nabi akhir zaman. Kalau tidak dia cerita pasal tu. Pasal apa? Pasal 7 orang tu, Ashabul Kahfi tu. Kalau tidak dia cerita pasal Zulkarnain kalau bukan Nabi. Kalau tidak pasal roh tu pun, kalau bukan Nabi, tak akan dapat wahyu sebegitu. Jadi benda yang dia tak tahu, tanya Nabi Muhammad pada masa tu. Sebab Nabi Muhammad ada, dan wahyu masih turun. Jadi boleh tanya lah. Sebab tu mereka bertanya pada kamu tentang Zulkarnain. Jadi Nabi pun jawab. Nabi jawab berdasarkan wahyu. Bukan reka. Sebab ada orang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia belajar pasal kitab-kitab dahulu. Dia kata dia belajar. Ada tak belajar? Sebab apa yang Nabi cerita, ada yang tak ada dalam kitab-kitab yang dahulu. Contoh dia, kalau saya belajar dulu tu, Haman. Haman tak ada dalam kitab sebelum ni, tapi ada dalam Al-Quran. Sama juga kisah yang Nabi sebut ni, Ashabul Kahfi dengan Zulkarnain. Jadi petunjuk-petunjuk lah tu. Tiada satu pun yang akan terkecuali sehingga Allah SWT akan menyelesaikan setiap kesesihan yang timbul di sepanjang masa dakwah dilakukan. Semuanya rujuk balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 ayat ni
Tengoklah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkaitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Israel yang akan Nabi pergi hijrah nanti. Bila sampai hijrah nanti, berjumpalah dengan Bani Israel. Kalau dulu masa Mekah berjumpa dengan orang jahiliyah, sekarang ni Nabi nak pergi ke Madinah berjumpa dengan ahli kitab. Nanti sedap. Kalau tengok ahli kitab lagi pelik. Sebab awak Nabi sebut dia tahu belaka. Nabi sebut Jibril dia tahu Jibril. Nabi sebut Mikail dia kenal Mikail. Nabi sebut Allah dia tahu, Nabi sebut ni dia tahu, Nabi sebut ni dia tahu. Bagaimana Rasulullah berdakwah pula dengan orang cerdik, ada orang pandai. Hari itu Nabi berdakwah dengan orang yang jahil, cuma berhala. Sekarang ni orang menyeleweng pula, ada kitab tapi seleweng. Sebab tu Nabi SAW Nabi yang sempurna untuk semua golongan. Tak boleh kata saya ni berdakwah kepada orang pandai, tak berarti tak. Nabi ajar dari itu. Saya ni berdakwah kepada orang-orang yang tak pandai. Ada contoh Nabi dengan orang Mekah buat. Jadi mana-mana keadaan pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia jadi petunjuk semua bagi umat dia. Sebab tu Nabi Muhammad ni isang teladan sepanjang zaman. Tengok semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh faham tak tu? Sikit-sikit belajar. Banyak pun tak banyak juga ni, sikit, selu-selu. Balik menengok. Duduk menengok, warna semayang aku. Warna sambil menengok, sambil tengok Quran. Faham-faham sikit. Barulah jadi molek. Lama-lama kita baca Al-Quran. Dekat asal dah ni, kita berhenti lah deh. Keempat dah. Berhenti sini boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua mari dah.